Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk kelas matematik hari ini kita akan belajar tajuk banding perpuluhan dan banding pecahan dan perpuluhan. Boleh buka buku teks Matematik Jilid 2 muka surat 13. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Soalannya ialah manakah yang lebih kecil? 0.2 atau 0.4? Okey, dekat sini dah dilukiskan untuk 0.2. Kawasan yang berlorek yang berwarna hijau kat sini dia mewakili 0.2 dan kawasan yang berwarna kuning mewakili 0.4. Daripada gambar ni saja kita dah boleh nampak yang mana yang lebih kecil. Mestilah yang berwarna hijau. Jadi murid perempuan kat sini dia cakap hijau kurang daripada kuning. Betul, sebab kita nampak hijau cuma 2 bahagian tapi kuning ada 4 bahagian. Jadi 0.2 lebih kecil daripada 0.4. Okey, kena ingat asas bila membanding nombor kita kena gunakan kata kunci kurang daripada, lebih daripada ataupun sama dengan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Soalannya ialah manakah yang lebih besar? 0.5 atau 0.8? Ada dua nombor kat sini, 0.5 dan 0.8. Untuk contoh yang kedua, kita nak membanding menggunakan garis nombor. Macam mana kita nak buat garis nombor? Ingat asas garis nombor untuk awak belajar daripada 0 ke 1. Okey, di tengah-tengah ni ada 0.1, 0.2 sehingga 0.9. Okey, jadi kat sini dia mulakan dengan 0.5 hingga 0.8. Okey, boleh nampak 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 hingga 1. Okey, cuba tengok murid ni cakap apa. Murid ni kata semakin ke kanan, nombor semakin besar. Maksudnya bila paling dekat dengan 1, maksudnya nombor tu dia paling besar. Dia lebih besar daripada nombor yang belah kiri. Okey, dekat sini kita boleh nampak. Kat sini 0.5 dan sini 0.8. Yang mana yang paling dekat dengan 1? Jawapannya ialah 0.8. Jadi 0.8 lebih besar daripada 0.5. Okey, kita tengok lagi soalan di sini. Apakah perpuluhan yang lebih besar daripada 0.5 tetapi lebih kecil daripada 0.9? Apa maksud soalan ni? Maksud soalan ni dia nak tahu apa nilai perpuluhan yang berada di antara 0.5 dengan 0.9. Jadi cara yang paling mudah kita boleh gunakan garis nombor. 0.9 di sini, 0.5 di sini. Okey. Jadi selepas 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Okey, dia kata kita ulang balik, apakah perpuluhan yang lebih besar daripada 0.5? Lebih besar maksudnya yang berada di sebelah kanan nombor. Bermula dengan 0.6 sehingga apa? Dia kata lebih kecil daripada 0.9. Oh, maaf kat sini tersilap. Jadi kurang daripada ataupun lebih kecil daripada 0.9 ialah 0.6, 0.7 dan 0.8. Ini jawapannya. Okey. Kita tengok pula untuk tajuk banding pecahan dan perpuluhan dalam muka surat seterusnya. Ada dua contoh. Untuk contoh yang pertama, soalannya ialah manakah yang lebih besar? 3/10 ataupun 0.7.
Okey, sekarang kita nak bandingkan pecahan dan perpuluhan. Tadi kita cuma bandingkan perpuluhan dengan perpuluhan. Tapi kita tahu pecahan dan perpuluhan dia berkait. Maksudnya kita boleh tukarkan pecahan kepada perpuluhan dan perpuluhan kepada pecahan. Jadi, bila kita nak bandingkan, antara cara yang kita boleh buat ialah dengan lukis gambar rajah. Kat sini murid perempuan ni dia dah lukis. Ada 10 petak dan dia lorekkan 3 bahagian. Kemudian murid lelaki ni dia lukis 10 petak dan dia lorekkan 7 bahagian. Yang mana yang lebih besar kita boleh nampak yang murid lelaki ni lorek lebih besar. Maksudnya sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada 3/10. Ataupun cara lain kita boleh tukarkan perpuluhan ini kepada pecahan. Sifar perpuluhan 7 dia samalah dengan 7/10. Jadi kita boleh terus bandingkan 3/10 dengan 7/10. Yang mana lebih besar? 7/10. Jadi betul lah jawapan ni. Sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada 3/10. Okey, contoh yang kedua. Sekarang dia buatkan garis nombor. Garis nombor yang lengkap daripada sifar hingga 1. Boleh nampak ni kita dah belajar dah. Sifar perpuluhan 1 sama dengan 1/10. Sifar perpuluhan 2 sama dengan 2/10 dan seterusnya. Okey, 2A. Di sini dah tulis 1/10 sama dengan sifar perpuluhan 1. Betul. Okey, tengok B pula. Sifar perpuluhan 8 lebih daripada 3/10. Okey, jom kita bulatkan dulu nombor yang diberi. Sifar perpuluhan 8 dan 3/10. Tadi Maklimah dah cakap nombor yang semakin ke kanan nilai dia semakin besar. Jadi sifar perpuluhan 8 dengan 3/10. Yang mana yang paling kanan? Yang ini sifar perpuluhan 8. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 8 lebih daripada 3/10. Siapa yang duduk paling kanan dia lebih daripada orang yang duduk kirinya. Okey. Kita tengok C pula. Sifar perpuluhan 2 dan 5/10. Kita bulatkan. Kita tukar warna lain dulu. Sifar perpuluhan 2 dengan 5/10. Yang mana yang lebih kanan? 5/10. Yang mana yang lebih kiri ataupun lebih sedikit nilai dia? Sifar perpuluhan 2. Jadi jawapan untuk C ialah kurang daripada. Macam tu kita tengok nombor yang berada di belah kiri, jadi dia kurang daripada nombor yang dibandingkan yang berada di sebelah kanan. Okey, kita tengok pula 4/10 dengan sifar perpuluhan 6. Okey, mana 4/10? 4/10 berada di sini. Sifar perpuluhan 6 di sini. Okey, yang mana yang lebih dekat dengan 1? Yang mana yang lebih ke kanan? Sifar perpuluhan 6. Jadi, sifar perpuluhan 6 lebih daripada 4/10 ataupun 4/10 kurang daripada sifar perpuluhan 6. Okey. Kita cuba jawab soalan A dan B kat sini pula. Kita nak bandingkan untuk A 4/10 dengan sifar perpuluhan 9. Okey. Cara yang paling mudah, tanpa perlu tengok nombor yang diberi, cuba kita tengok saiz petak ataupun bilangan petak yang berlorek, kuning ataupun biru yang lebih. Kuning yang lebih. Maksudnya sifar perpuluhan 9 lebih daripada 4/10. Ataupun kita boleh tulis sebaliknya, 4/10 kurang daripada sifar perpuluhan 9. Okey, untuk B pula, kawasan yang berwarna merah jambu ialah sifar perpuluhan 2. Yang berwarna hijau 1/10. Ataupun kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 1.
Yang mana yang lebih besar? 0.2. Jadi kita boleh tulis 0.2 lebih daripada 1/10 ataupun sebaliknya 1/10 kurang daripada 0.2. Okey, kita tengok lagi untuk selesaikan. Baca soalan dia. Muhi beri 3 daripada 8 bahagian kek kepada Morgan. Apakah pecahan kek yang Morgan dapat? Okey, ada berapa bahagian kek ni? Pada asalnya ada 8 bahagian. Berapa yang diberi? 3. Jadi senang, kita boleh lukis petak kat sini ataupun kita boleh terus tahu 3 daripada 8. 3 daripada 8 samalah dengan 3/8. Macam tu je. Kalau Mukadimah tanya, berapa baki kek yang tinggal? Jadi 8 tolak 3 sama dengan 5. Maksudnya baki kek yang tinggal ialah 5/8. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Chong makan 1/6 pizza. Ni bahagian yang Chong makan. Adiknya makan 1/4 pizza. Ini adik Chong makan. Siapakah makan pizza yang lebih besar? Daripada kawasan yang Mukadimah loretkan warna merah ni pun kita dah boleh nampak bahagian yang dimakan oleh adik Chong ialah lebih besar daripada Chong. Maksudnya 1/4 lebih besar daripada 1/6. Dekat sini macam mana cara dia nak membandingkan? Dia lukis gambar raja. Sama je macam bentuk pizza ni. Satu pizza dibahagikan kepada 6. Kemudian diloretkan satu bahagian, iaitu bahagian yang Chong makan. Jadi 1/6. Ini gambar rajah untuk pizza adik Chong. Pizza ni dibahagikan kepada 4, kemudian satu bahagian diloretkan. Kita boleh nampak yang mana yang besar kat sini, yang bawah, yang adik Chong. Jadi 1/4 lebih besar daripada 1/6. Okey, untuk contoh yang terakhir, soalannya ialah Alia warnakan kuning dan ungu pada corak seperti dalam gambar. Nyatakan bahagian ungu dalam perpuluhan. Okey, berapa keseluruhan bahagian yang ada dalam gambar ni? Ada 10 bahagian. Okey, yang berwarna kuning ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian. Yang berwarna ungu ada 7 bahagian. Jadi bahagian ungu ialah 7 daripada 10 ataupun 7/10. 7/10 kita tukar kepada perpuluhan sama dengan 0/7. Okey. Itu saja untuk hari ini. Mukadimah harap semua faham. Nanti boleh jawab soalan kuis dalam link yang Mukadimah akan berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.